Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menurunkan ayat bagi menyusun atur kehidupan manusia di dunia, Allah menurunkan Al-Quran ini secara munajjaman, secara berangsur-angsur, mengikut isu dan permasalahan yang melanda masyarakat sama ada di zaman Makkiyah ataupun di zaman Madaniyah. Penurunan Al-Quranul Karim ini apabila disusun oleh Nabi SAW, dihimpunkan di dalam satu mushaf. Rasulullah tidak menyusun Al-Quran ini mengikut tertib ayat yang diturunkan. Bahkan di akhir zaman Madinatul Munawwarah, Nabi SAW menyeru kepada para sahabat supaya para sahabat ini menulis ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di dua zaman ini. Rasulullah memerintah kepada mereka di dalam hadis yang masyhur. Rasulullah mengatakan, "Dhaha fi makanin kadza wa kadza." Kamu ambil ayat ini dan kamu mesti letakkan dia di dalam surah sekian-sekian. Rasulullah tidak mengikut tertib ayat yang diturunkan. Ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Tetapi di dalam penyusunan Al-Quran, suratul Fatihah menjadi surah yang pertama. Surah yang kedua yang disusun oleh Rasulullah iaitulah suratul Baqarah. Suratul Fatihah munasabah dengan isi kandung yang ada di dalam surah tersebut sebagai permulaan kepada segala bicara manusia, segala amalan manusia. Disunatkan kepada kita untuk kita mulakan apa jua perbuatan kita dengan suratul Fatihah ataupun yang dipanggil sebagai Fatihatul Kitab. Begitu juga kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Kita disunatkan membaca suratul Fatihah sebagai muqaddimah. Selepas daripada Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala dahulukan suratul Baqarah. Surah yang diturunkan oleh Allah di Madinatul Munawwarah, zaman selepas daripada Makkah. Tetapi penyusunannya suratul Baqarah duduk di awal Al-Quranul Karim. Allah mulakan surah ini dengan huruful muqatta'ah. Alif Lam Mim. Huruf bahasa Arab tetapi tidak digunakan oleh masyarakat Arab. Orang Arab apabila dia bercakap, dia tidak menggunakan perkataan Alif Lam Mim, Yasin, Shad, Qaf, tidak. Huruf ini adalah bahasa Arab. Tetapi apabila diguna oleh Allah beberapa kalimah yang dipanggil huruful muqatta'ah untuk memulakan perbincangan Al-Quranul Karim selepas daripada suratul Fatihah, menarik perhatian masyarakat Arab. Hatta para alim ulama mufassirin, mereka mengupas, mengolah dengan sedalam-dalamnya mengapa penggunaan huruful muqatta'ah ini diguna oleh Allah dan disusun oleh Nabi SAW menjadi surah yang kedua di dalam Al-Quranul Karim. Sudahlah surah yang kedua, Rasulullah meletakkan ayat "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quranul Karim itu disebut dengan perkataan "Dzalikal kitab". Allah tidak menggunakan perkataan "hadzal kitab". Padahal Al-Quran, bila kita baca Al-Quran duduk di hadapan kita, di segi bahasanya kita mengatakan hadzal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Tetapi Allah tidak menggunakan hadza. Allah menggunakan zalikal kitab la raiba fi. Kitab itu dengan menggunakan perkataan zalikal kitab. Kita lihat para ahli akademik. Ada di antara mereka yang boleh menulis sebuah tesis PhD. Mengapa Allah menggunakan beberapa kalimah di dalam Al-Quranul Karim berbeza dengan ungkapan dan percakapan manusia biasa? Allah menggunakan zalikal kitab, tidak menggunakan hadzal kitab. Satu tesis PhD yang memberi isyarat yang berbagai-bagai, yang memberi isyarat ilmu yang sangat dalam, yang bakal akan digali, diterokai oleh para alim ulama sehingga kepada hari kiamat. Mereka akan dapat mengeluarkan intipati yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk memimpin manusia dan menyedarkan manusia supaya manusia kembali kepada Allah. Perkataan zalikal kitab ismul isyarah lil ba'id. Ganti nama untuk perkara yang jauh, bukan untuk perkara yang dekat. Kalau hadza isim isyarat untuk dekat, zalika isim isyarat untuk jauh. Mengapa dikatakan Al-Quran ini jauh? Para alim ulama menyebut bahawa Al-Quran ini jauh daripada kebatilan. Al-Quran ini jauh daripada penyelewengan. Al-Quran ini sangat jauh daripada penyalahgunaan manusia. Dan dia sangat jauh daripada kesesatan kepada manusia. Dan sesungguhnya Al-Quran ini sebuah kitab la raiba fi, tidak ada syak wa sangka, tidak ada ragu-ragu. Ia mampu memimpin manusia bukan saja di dunia, malah memimpin manusia sehingga kepada hari akhirat. Bukan saja ungkapan ini Allah sebut di dalam Al-Quran, tetapi Allah buktikan melalui bahan sejarah yang tidak pernah luput di dalam pemikiran manusia. Keagungan dan kehaibatan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan ini yang disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quranul Karim untuk memimpin manusia. Bagaimana Al-Quran mampu memimpin manusia? Allah buktikan dengan sejarah daripada satu zaman ke satu zaman. Bermula daripada zaman kebangkitan Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Allah hadiahkan kepada Rasulullah kemenangan yang besar di Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan aman damai. Sejarah membuktikan Al-Quran ada dua kekuatan yang sangat berbeza dengan perundangan yang direka cipta oleh manusia. Sistem hidup yang direka cipta oleh manusia yang ada satu kekuatan sahaja. Cara hidup yang direka oleh manusia apabila dilaksanakan, diperundangkan di dalam negara, perundangan tersebut sememangnya ada kekuatan, tapi ada satu kekuatan, iaitu kekuatan undang-undang yang ada. Sesiapa yang melanggar perundangan ini, dia akan dihukum. Sekadar itu saja. Adapun Al-Quranul Karim, Allah anugerahkan kepada manusia ini dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan perundangan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang kita panggil sebagai Syariatul Islamiyah, yang ada di dalamnya kanun jenayah syariah, yang ada di dalamnya sistem pendidikan, sistem pentadbiran, keamanan dalam negara, hubungan diplomatik, segala-galanya ada dalam Al-Quranul Karim yang dipanggil sebagai Syariatul Islamiyah. Islam ada undang-undang. Yang kedua, Al-Quranul Karim mempunyai kekuatan yang tidak ada di dalam mana-mana sistem yang lain, iaitulah kekuatan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehaibatan kekuatan ini kita lihat.
Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan tapak pemerintahan di Madinah Al-Munawwarah, Nabi kita mendirikan masjid. Selepas daripada mendirikan masjid, Allah memerintah Rasulullah supaya melaksanakan satu peraturan yang bercanggah dengan budaya manusia di zaman itu. Ketika masyarakat menyanjung siapa yang suka berperang, siapa yang samsek, yang keras kepala, dianggap hero dalam masyarakat. Allah memerintah Rasulullah supaya damaikan di antara muhajirin dan ansar yang bercanggah dengan arus. Zaman itu, siapa yang nak berdamai bermakna dia adalah kumpulan yang lemah. Rasulullah damaikan. Bukan saja berjaya didamaikan oleh Rasulullah, tercatat dalam sejarah tamadun manusia. Tak pernah berlaku di Rom, di Parsi, di Yaman, di India, di China yang dipersaudarakan oleh Nabi kejayaannya sampai ke tahap Ansar bagi dua harta. Separuh kepada muhajirin, diambil separuh. Ada dua rumah, diberi satu kepada muhajirin. Ada harta benda, dibagi dua. Yang tidak pernah berlaku dalam sejarah tamadun manusia. Apabila Rasulullah berjaya di tahap ini, Nabi kita bangun mengisytiharkan piagam Madinah. Dalam intipati piagam ini, Rasulullah menyebut, mahma ikhtalaftum fihi min syai' famaradduhu ila Allah wa rasulih. Mana-mana perselisihan yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah, perundangan yang paling tinggi, tempat rujuk yang paling tinggi adalah Al-Quranul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata mengisytiharkan Al-Quran sebagai perlembagaan kepada Madinah. Maka Allah susuli dengan pertolongan daripada Allah. Bumi Madinah yang belum ada bala tentera, yang belum ada anggota keselamatan, yang belum ada perundangan, bahkan ayat-ayat Madaniyah belum lagi diturun oleh Allah. Undang-undang yang membabitkan kecurian, rompak, samun, zina, minum arak tak diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap, tidak turun. Tiba-tiba Madinah Al-Munawwarah bertukar menjadi sebuah negara yang aman. Madinah menjadi pengkalan kepada penyamun. Kerana Madinah adalah jalan antara Makkah ke Syam. Pedagang-pedagang yang sentiasa lalu, maka lanun-lanun berpengkalan di Madinah. Agama yang wujud di Madinah Al-Munawwarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hisham, lebih daripada 40 agama di Madinah. Kabilah yang ada di Madinah, termasuk bangsa yang ada, kabilah lebih daripada 100 kabilah. Bumi yang lebih daripada majmuk. Allah nak buktikan kehebatan Islam mengatasi sekalian perundangan yang lain, sistem hidup yang lain. Apabila Islam bertapak, Islam tidak pernah memaksa agama lain supaya menerima Islam. Tidak pernah memaksa penganut-penganut agama lain supaya beriman kepada Allah dalam keadaan paksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Tetapi kehebatan Islam, kehebatan Al-Quranul Karim, manusia jadi tunduk kepada Islam. Mengapa? Mengapa tidak berlaku di negara Rom yang ada bala tentera yang besar, yang mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat? Tak berlaku di Parsi, tidak berlaku di Yaman, tidak berlaku di sepanjang sejarah tamadun manusia. Berlaku dalam Islam. Berlaku di Madinah. Bukan saja berlaku di Madinah, selepas daripada Fathu Makkah, berlaku pula di Makkah Al-Mukarramah. Di zaman Sayyidina Umar, apabila Sayyidina Umar membuka kuasa pemerintahan daripada satu negara ke satu negara, setiap negara apabila diiklankan Islam, Al-Quran menjadi perundangan yang paling tinggi,
negara tersebut bertukar menjadi aman damai. Rakyat boleh hidup di bawah naungan Islam walaupun mereka menganut agama yang berbagai-bagai. Inilah dia kekuatan Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah menyebut zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang kita baca, kita tadarus ini, la raiba fi. Jangan sekali-kali kita ragu. Jangan kita rasa zaman sains teknologi Al-Quran tak boleh lagi. Masyarakat kita majmuk, Al-Quran tak boleh lagi. Islam tak sesuai. Jangan. La raiba fi Al-Quranul Karim. Jangan diragu-ragu. Hudan lil muttaqin. Dia merupakan petunjuk yang mutlak kepada orang muttaqin. Tidak ada ajaran yang lain yang menyamai Al-Quranul Karim. Tidak ada peraturan yang mampu menyelesaikan permasalahan manusia kecuali Al-Quranul Karim.